kiriman email berikut ini yang saya terima. Datangnya daripada seorang pendengar, seorang ibu yang ingin berkongsi pengalaman yang berlaku dalam rumahnya. Dan pengalaman ini bukan rumahnya, rumah anaknya yang baru saja berpindah. Baik, saya gunakan beliau gunakan nama samaran sebagai Nyai saja. Kata Nyai, selamat tengah malam KC, apa khabar? Sihat, terima kasih ya. Cuma batuk-batuk sedikit lah. Nyai ingin berkongsi pengalaman berlaku di rumah anak Nyai yang baru sahaja berpindah. Pada hari yang pertama mereka suami isteri berpindah, mereka iaitu anak, ya kedua-dualah anak menantu dan anak telah pun menelefon Nyai di rumah dan katakan ada sesuatu yang tak kena tentang rumah yang mereka baru beli. Bila Nyai berbual dengan anak lelaki Nyai, tanya kenapa, beliau kata beliau rasakan macam ada benda yang tak kena. Setiap kali beliau solat, ada saja barang yang pecah dalam rumah. Begitu juga dengan isterinya, menantu pada Nyai yang juga baru berpindah hari malam yang pertama. Pada malam hari, mereka sedang tidur, isterinya menantu ni terbangun. Bila terbangun pada waktu malam, dia ternampak dalam rumah 5 bilik yang mereka baru pindah ini, isterinya, anak Nyai ternampak ada perempuan jalan tunduk, jalan dalam keadaan macam dalam keadaan bongkok di dalam rumah 5 bilik yang mereka baru pindah. Jadi si isteri ini ataupun menantu Nyai rasa takut, tak berani nak kejutkan suami. Beliau terus lelapkan mata tidur sampai ke pagi. Hari yang kedua, perasaan takut menjadi-jadi. Kerusi ditarik, bunyi orang berlari-lari, dan yang paling menyeramkan adalah dalam rumah KC, kata anak dan menantu, dalam rumah bau pacai. Dalam rumah bau bunga-bunga cempaka. Yang menghairankan, apabila suami nak ke tempat tugas, nak cium pipi isteri, badan isteri bau kuat sangat bunga cempaka. Suami tanya, awak pakai minyak wangi apa? Anak menantu jawab, mana saya pakai minyak wangi? Habis kenapa lihi awak bau bunga cempaka? Kisi mereka tak berani nak tinggal sampaikan mereka berdua, iaitu anak dan menantu, buat keputusan untuk kembali ke rumah Nyai untuk sementara waktu, sementara rumah itu disemak, cuba dibantu oleh pakar untuk mendapatkan apakah sebenarnya masalah yang ada dalam rumah yang mereka tinggal. Nyai membantu anak. Nyai katanya membantu anak dan menantu mendapatkan seorang pakar. Nyai, seorang pakar, namanya Haji Sulaiman, dan juga suami telah pun kunjungi rumah anak dan menantu yang baru mereka berpindah itu. Kami pun mula KC. Dari waktu maghrib, kami solat berjemaah, kemudian mula membaca Yasin. Pakar itu, iaitu Haji Sulaiman, kata, kalau kita tengah baca, ada sesuatu yang tak kena, jangan berhenti. Sebab itu semua adalah godaan syaitan yang ingin memisungkan kita. Ingat, matlamat kita ini baca Yasin, matlamat kita ini untuk mensucikan rumah ini, ya. Jadi kata Nyai, saya pun setujulah dengan kata Haji Sulaiman. Saya dengan suami duduk rapat kerana ketakutan. Mula kami duduk dan mula membaca depan sejadah menghadap kiblat selepas solat maghrib. Baca punya baca KC. Nyai yang dengar dulu. Dalam rumah tu dengar perempuan menangis tak henti-henti selepas waktu maghrib. Para pendengar Ria 897, Nyai pun berbisik pada telinga suami. Abang dengar tak abang? Awak ni, kan Haji Sulaiman dah cakap, kalau dengar apa-apa, nampak apa-apa, rasa apa-apa, jangan tegur. Baca terus ya. Kita berdua baca dan baca. KC, setelah baca Yasin 2-3 kali dalam bilik itu, Haji Sulaiman kata, mari kita bangun, kita pergi baca dekat bilik lain pula. Kita pergi ke bilik, KC nak tahu bilik seterusnya adalah bilik tidur anak dan juga menantu. Sampai dalam kita duduk dan mula membaca lagi. Baca punya baca, kami pejam mata. Bila buka mata, kata Nyai terperanjat KC,
nampak ada perempuan bongkok dekat penjuru bilik tersebut. Nyai terus duduk rapat dengan suami, pegang tangan suami, ketakutan menggigil Kisi. Dalam bertahun-tahun hidup di dunia ini, inilah pertama kali nampak depan mata. Haji Sulaiman pusing, dia tengok kami berdua. Jangan takut. Takut pada yang satu, Kita baca. Baca punya baca makin kuat, makin menjadi-jadi. Pintu bilik kesemuanya dihempas dapat dengar dengan kuat sangat. Kemudian Kisi, benda tu hilang gaib. Setelah kejadian itu, Haji Sulaiman kata kita harus datang kembali rumah ni untuk baca. Sebab benda tu mungkin keluar sekejap dan dia akan kembali. Kita harus istiqamah, kata Haji Sulaiman, dan terus membaca sampai dia pergi dan tak datang kembali. Selama seminggu kita buat dan anak duduk rumah Nyai. Dan setelah itu Haji Sulaiman kata, mungkin dah tak ada, anak boleh pindah. Tapi anak mati-mati tak nak pindah sebab ketakutan. Akhirnya Nyai dan suami tinggal dengan mereka untuk sebulan. Selepas mereka dah okey, barulah kita pulang ke rumah kita. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi.